kaidah yang digunakan oleh sebahagian daripada doktor-doktor perubatan yang telah kita baca kisah berlaku di negara Amerika. Doktor menggunakan kaedah iman dan ketakwaan di samping ubat-ubatan yang diberi, dan akhirnya proses itu berjaya. Itu yang telah kita sembang dan bahas pada perkara 38, dan kita sambung baris yang ke-6 dari perkara yang sama. Para sarjana telah menyerah dan menadahkan tangan mereka ke langit, mengakui kesalahan mereka dan menyatakan kepada dunia bahawa itu membawa kepada keimanan dan tidak selamanya membawa. Akhirnya apa yang terjadi ialah para sarjana akhirnya terpaksa mengakui dan menadahkan tangan mereka ke langit dalam bentuk menyadari betapa hebatnya ilmu pengetahuan apabila digabungkan dengan keimanan. Mereka akhirnya terpaksa mengaku, dan demikianlah muslimin dan muslimat, sifat kita sebagai manusia. Kita tidak boleh lari daripada berharap kepada Zat yang Maha Zat. Kita tak boleh stand on our own, rasa kita nilah hebat, tak perlu kepada Allah. Itu salah. Kerana Allah mengingatkan kita pada ayat 15 surah Fatir, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, antum, kamu semua ni, kata Allah, adalah al-fuqara. Kamu tu fakir, dan kamu itu ilallah, sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sentiasa menadah tangan mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa-doa yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah, kalau kita selonggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bertemu, kalau kita nak sembang sikit bab doa, kita bertemu bagaimana Rasulullah
ada dalam meriwayat tidak membenarkan kita berdoa memohon kepada Allah dalam beberapa situasi. Antaranya Nabi menyebut fala tad'u ala anfusikum, hadis Muslim, maka jangan kamu berdoa untuk keburukan diri kamu. Tak ada siapa yang tak buat dosa, tapi jangan sampai kepada tahap kita memburuk-burukkan diri kita. Tak guna punya orang, kita kutuk diri kita. Nabi tak bagi. Itu antara bentuk doa yang Nabi larang. Seburuk-buruk kita, sejahat-jahat kita, kita mesti yakin kita ada Allah Subhanahu. Orang munafik sekalipun mereka bertaubat, mereka minta ampun, Allah terima taubat mereka. Mereka doa minta keampunan Allah, walaupun mereka itu munafikin, terutama munafikin zaman baginda Rasul di Madinah. Kalau mereka minta ampun pun, aku ampunkan kalau aku tidak, kata Allah. Tuan-tuan muslim, sebab itu kita takkan lepas dari dosa, kecil atau besar. Tapi tak dibenarkan doa buruk pada diri, tak boleh. Bahkan Rasulullah melarang sahabat-sahabat mendoa, tapi pada diri orang lain pun kita dilarang mendoakan keburukan pada dia. Mari kita lihat satu contoh yang amat hebat yang datang dari seorang pemuda Ansar yang para sahabat telah mendoakan buruk atas dia. Sahabat melaknat dia, sahabat mengutuk dia, tetapi dia disebut oleh Rasulullah yang kena kutuk, kena laknat dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi kata dia ahli syurga. Tuan-tuan pelajar, dalam Qisasus Sahabat, dalam kisah para sahabat, tuan-tuan muslimat akan bertemu dengan seorang sahabat, nama dia Nu'aiman. Dia ni Ansar. Tuan-tuan muslimat, Nu'aiman, apa dosa dia buat? Isa Allah, tu apa? Nu'aiman peminum arak tegar. Nu'aiman setan aja, tarik muka, koyak kulit, bodoh ngaji tak nak tu dia. Nabi sebat dengan sandal, dia bertaubat. 2 bulan pula jadi Jackie Chan pula, drunken master, mabuk pula. Tu dia Nu'aiman, pemuda Ansar yang cukup payah
nak tinggal ketagih Allah. Dia mampu, dia taubat. Nabi had dia, sebab dia minum arak, kata Nabi, tetapi dia mencintai Allah dan Rasul. Sifat itulah yang bawa dia ke syurga. Sedangkan dia buat dosa besar, minum arak, ibu segala kejahatan. Cuba tuan-tuan bertukang taubat, nangis, menyesal, 2-3 bulan tibai pula lagu tu. Nabi kata syurga untuk tu, kata jangan putus asa. Kita semua berdosa, maka tak boleh doa keburukan, minta orang lain lingkup, duk tengok dia belum bersedia memakai tudung. Contoh yang baik-baik sahaja. Ada tak di kalangan adik-beradik keluarga tuan-tuan yang seorang dua tak bertudung? Saya yakin ada. Saya yakin ada. Mungkin adik bongsu ke tak ready. Nu'man, kalau kita baca kisah dia, disebut oleh para ulama pengarang kitab para sahabat, Nu'man adalah seorang sahabat yang buat Nabi tak kering gusi. Dialah penghibur Rasulullah. Si Nu'man, dia punya perangai buat Nabi terhibur. Perangai dia tu, sekali kita fikir, perangai dia tu teruk. Dia loklak lah, kata orang Kedah. Perangai dia tu loklak, tapi Nabi terhibur dengan dia, tuan-tuan. Sekali, ambil 1-2 kisah. Abu Bakrin menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita jangan doa buruk dekat diri dan orang lain. Kisah Nu'man. Abu Bakrin satu hari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nak keluar musafir, nak niaga. Nabi kata bagus. Saya nak bawa 2 orang teman, kata Abu Bakrin. Nabi tanya siapa? Abu Bakrin jawab seorang, nama dia saya lupa. Seorang lagi Nu'aiman. Nabi dengar Nu'aiman, Nabi senyum. Tak kopi. Jalanlah 3 orang ni. Nu'aiman ikut. Tak selalu buat Nabi ketawa. Nu'aiman ikut sampai satu kota bandar. Berhenti sekejap. Abu Bakrin duk pusing-pusing. Lalu Abu Bakrin pesan dekat sahabat yang seorang lagi itu, jaga makanan kita. Tunggu aku balik. Aku balik, baru boleh makan. Atau okey. Dia jaga makanan ke musafir. Abu Bakrin pusing, orang niaga. Biasalah cari klien ke apa. Tiba-tiba Nu'aiman kata dia lapar. Dia jumpa kawan dia ni, kata bawa main sikit, aku lapar. Kawan ni kata tak boleh. Abu Bakrin pesan tunggu dia balik. Dia ulang 3 kali, aku lapar. Buat main lah sikit, luar tak ada banyak mana, sikit aku lapar. Sahabat ni pegang amanah. Dia kata tak apa, tak bagi, tak apa. Dia belah. Nu'aiman pergi, dia pergi tengok di bandar tu, ada satu grup orang sedang jual hamba-hamba. Kira serupa cerita 3 Abdul lah, duk loceng tu. 3 dirham, kelungkang-kelungkang beli. Nu'man tengok, Nu'aiman tengok. Lalu dia pergi kepada toki yang tengah duk jual tu.
Dia kata, wahai Tuan, saya ada hamba abdi seorang, saya nak jual. Syarat, bayar dulu duit dekat saya 20 dirham. Tuan ni kata, mana hamba kau? Tu, dia tunjuk kawan dia tu, tak bagi makan. Yang kata Nuaiman punya perangai ahli syurga ni. Dia kata tu hamba bayar dulu 20 dirham. Dia dapat 20 dirham, dia pergi beli makan. Dia apa? Kawan ni hantar orang ni cukup member ni. Kata awak tangkap aku. Jangan duk buat lawak. Tuan hang jual tak? Mana tuan? Tu kawan tu jerit Nuaiman. Dia pergi jual kawan sendiri, tahu kan? Member dia jual tu Nuaiman. Dia tak peduli punya. Dia jual, balik Nabi diberitahu oleh Abu Bakrin. Nabi gelak, tak ada ayat. Nabi punya seronok. Sampai riwayat sebut nampak gigi geraham Nabi. Walau perangai itu tak apa elok. Hampir kena kawan. Tapi itulah Nuaiman. Ya Allah, ya Tuhan, tu kata loklak perangai. Yang loklak macam Nuaiman, dia raib. Dia tak marah, dia gelak lagi. Satu hari, seorang buta nak buang air kecil di Masjid Nabawi, tepi Masjid Nabawi, dengan tongkat. Dia tak tahu toilet mana. Dia pun pegang, dia jalan-jalan. Nuaiman tegur dia, pakcik nak pergi mana? Kata nak pergi toilet lah, nak buang air kecil. Tak apa, saya tunjuk. Kenapa tu? Dia bukan bawa pergi toilet, dia bawa tepi Masjid Nabawi. Dia kata, ni toilet kecil. Dia pula, dia lari. Perang. Bila sahabat tengok orang tua tu kecil, sahabat pukul lah. Apa kecil sini? Dah lah, dia kata, ada seorang abang ni bilik ayam. Aku buta. Omar menjerit, Nuaiman, tahulah. Tak ada orang lain, dia punya loklak perangai, tapi ahli syurga. Tu Nabi sebut, tak sembang lagi dia sembelih unta orang. Lepas tu dia lari. Macam-macam perangai dia. Tetapi dia ahli syurga. Kerana dia bertaubat atas dosa kesalahan dia. Dia ulang, dia buat, dia menyesal, dia buat lagi. Nabi kata dia ahli syurga kerana dia sayang kepada Allah. Dia sayang pada Rasul. Walaupun dia ada cacat di situ. Lalu Nabi larang, jangan kamu hina doa laknat untuk Nuaiman. Nabi kata, dia ahli syurga. Itu larangan. Maka dalam bab ni Nabi pesan, fala tad'u ala anfusikum. Jangan kamu doa untuk keburukan diri kamu. Satu. Dua, Nabi pesan, wala tad'u ala auladikum. Jangan kamu doa untuk keburukan anak-anak kamu. Jangan doa buruk-buruk untuk anak-anak. Anak-anak kita sama tak sama. 4 orang, 3 orang jadi, seorang bagi serabut kepala. Hak 3 lain kira. Sami'na wa ata'na. Hak nombor 4 ni, jenuh lempak baldi atas kaki baru nak bangkit subuh. Siram air atas kaki baru nak bangun. Tapi mampu lah dia. Dah aku lempak baldi punya banyak, tak mau juga bangkit. Humbanlah dia ya Allah ke dalam neraka. Ni apa punya pak? Jangan doa buruk
pada anak-anakmu, kata Rasulullah. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kamu doa buruk-buruk kepada harta benda kamu. Nabi sebut harta pun jangan doa buruk. Kereta tak sebuahkan atau KE 30 dah tak dah. KE 30 famous lah dulu. Tak sebuahkan lah, tak usah sembang lah. Penutup minyak dia tu timpa kaki hampa 6 minggu hospital semuanya. Contoh kecil mana nanak lagi. Dia timpa tu ambil, kalau anjing mai ambil tempat anjing. Mampu anjing. Punya besar penutup. Tak sebuahkan. Jangan doa buruk, kata Nabi. Entang-entang dia tak sebuahkan. Start tu lambat. Nak panen hijik tu satu pasal. Lepas tukang wiper dua, sebelah aja berjalan, sebelah lagi syahid. Aircon ada, kompresor on, gas tak ada, dah mampu, gas dah habis. Yang mana tu kita? Sebab itu selalu kita sebut dalam bab senang, dalam bab rezeki, dalam bab kaya atau miskin, siapa yang bagi? Allah. Mana dalil? 48 Suratul Najmi. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Tu Allah sebut. Dialah Tuhan yang mengurniakan padamu dua benda. Pertama, Allah lah yang bagi aghna, kaya. Siapa bagi kita kaya? Allah. Allah yang bagi kita kaya. Lepas tu jangan sombong, jangan benar. Yang kedua, siapa bagi nombor dua? Aqna. Aqna ditafsirkan dengan dua makna. Makna pertama, aqna ialah sifat qana'ah. Selalu dengar kalimah qana'ah. Aqna. Allah lah yang bagi aqna. Allah lah yang bagi qana'ah. Apa dia qana'ah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Itu perasaan Allah bagi. Kalau Allah tak bagi perasaan cukup dengan apa yang ada, masalah tak? Masalah. Gaji sampai 60,000, duk tak cukup situ, jam. Gaji 20,000, malam-malam tengok kipas sate pasar malam. Biar betul. Kan? Niaga tak salah lah. Tapi kita pelik lah. Idea ni PTD. Awak pergi kipas sate pula, jual muai pula tepi pasar malam tu. Something wrong. Apa yang tak cukupnya. Sebab itu qana'ah, anugerah Allah. Kita rasa lapang, kita rasa tenang, banyak dia rezeki. Gaji 2,500, anak 10, relax, malam-malam tidur leno esok. Tenang, dia diumui esok. Siap buat O lagi. Nah, asal pokok tu dia buat O lagi. Relax. Gaji 2,500 ya. Anak 10 pula 4 universiti. Tenang dia. Tu qana'ah. Allah bagi. Aqna dia pun. Dalam ayat 48 An-Najm. Allah yang bagi. Kita minta. Aqna. Makna nombor 2. Kita sentiasa berhajat kepada Allah. Ada orang kadang dia lempar Allah. Dia tak peduli dengan Allah. Sedangkan Allah suruh kita ni sentiasa dengan dia. Maka harta kita tu dah Allah tentu macam tu. Tak sebuah kerana
KE 30, tak seruan tu awal kereta dulu kan, taksi apa semua, hak lama-lama. Apa Nabi ajar? Jangan doa buruk pada harta kamu. Jangan. Jahanam punya buah kanan, bila hang nak tukar buah durian. Kita berdoa lagu tu. Asyik rosak. Cila kau punya buah kanan. Jangan. Nabi tak bagi. Sekurang-kurang ada juga kereta. Orang lain motor. Contoh. Datanglah hadis lain. Tengoklah orang yang lebih rendah darimu dalam bab dunia. Ada juga kereta. Walaupun buah kanan, walaupun KE 30, walaupun tak senuan tu OY, dia langsung tak ada. Basikal buruk ada. Ada juga 4 tayar. Walaupun tayar tu, jangan kata bunga, biji benih pun tak ada. India tali keluar habis, tunggu meletup kan. Tapi aja, jangan kamu doa keburukan harta benda kamu. Kita ada apa? Rumah, doa bagi rumah kita elok, baiti jannati dan sebagainya. Kena faham? Ia adalah benda yang Nabi ajar. Kenapa Nabi tak bagi doa buruk? Sebab Nabi kata, la tuwafiqu minallahi sa'ah yus'alu fiha 'ata'un fayastajibu lakum. Nabi kata, aku bimbang agar jangan sampai doa itu bertepatan dengan waktu mustajab doa, lalu Allah kabulkan pergi. Itu maksud Nabi yang tak bagi doa buruk tu ke anak, ke orang lain, ke diri sendiri. Sebab aku bimbang waktu kamu doa tu bertepatan dengan masuk doa mustajab, Allah kabulkan jawab diriku. Itu yang tak bagi itu. Maka kena ingat, adab-adab itu ada. Dan kita disuruh jangan doa sambil lewat. Idza a'adakum doa, Nabi kata, fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta urzuqni in syi'ta au kama qala. Itu satu lagi ada. Nabi kata, apabila seseorang kamu berdoa, fala yaqul, janganlah dia berkata, Allahumma, wahai Tuhan, ighfirli, ampunlah aku, in syi'ta, kalau engkau dah, urzuqni, rezekikanlah aku, in syi'ta, kalau engkau mau. Jangan doa macam tu. Jangan doa macam tu, kata Nabi. Ya Allah, ampunlah segala dosaku. Kalau engkau nak ampunlah ya Allah. Kalau tak nak ampun, Aiman tak kisah. Macam tu kau doa dengan Allah. Aku tak kisah ya Allah. Kalau engkau tak ampun pun, aku masuk neraka. Wah, tak ada hal punya. Mampu doa lagu tu. Nabi kata jangan cakap macam tu. Ighfirli in syi'ta, ampunlah aku kalau engkau dah. Allah ni pengampun, penyayang. Tak boleh cakap macam tu. Urzuqni, kurniakan rezeki padaku, in syi'ta, kalau engkau nak bagilah. Kalau engkau tak bagi, what can I do? Amboi, nothing I can do ya Allah. Kalau engkau tak bagi, aku tak kisah. Lagu ni lah, risau kau juga deh. Macam tu berdoa dengan Allah. Nabi kata jangan. Allahu Akbar. Sebab itulah di antara doa
yang kita ucap, kita boleh free pahala. Itu penting tuan-tuan. Dalam hadis Muslim, Nabi menyebut, ma min abdin muslim, tidak adalah seorang Islam yad'u li akhihi, dia berdoa untuk saudara Islamnya, bi zahiril ghaib, dalam keadaan orang yang dia doa tu tak tahu dia berdoa untuk dia. Apa Nabi kata? Illa qalal malak, melainkan berkatalah malaikat, walaka bimithlin, maka untukmu kebaikan yang sama. Jangan lupa doa untuk orang-orang yang banyak tolong kita. Dia tak tahu kita doa untuk dia. Ya Allah, saya selalu doa untuk orang yang belanja saya makan. Saya doa. Sungguh, wallahi saya sebut. Yang bagi saya makan free, yang minum free. Ada seorang anak murid tu di Taman Delima, Sungai Petani. Dia ni saya lintas berhenti ya, free lalu. Tak kira waktu bila. Tak kira nak apa-apa. Kita pun India kanan cekak. Kadang on the way kan, nak pergi kuliah lapar, singgah sah. Dia tahu lah, Ustaz nak apa hari ni? Saya kata bagi Milo tarik ke, bagi teh tarik ke, dia buat. Betul atas meja tu ada kuih banyak. Saya ambil dong. Ambil dah Ustaz, banyak mana. Ambil satu dua pekan kuih yang vendor macam tu. Ambil pekan. Tapi saya tak free saja. Pergi Langkawi beli coklat, bagi ke dia. Kita pun reti, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Itu kan hadis Melayu. Itu kan hadis Melayu. Tak ada pasal nak ambil free aja. Tapi kita doa untuk dia. Majulah rezeki dia ya Allah. Luaskanlah rezeki dia. Kita doa. Orang yang bagi kita minum free, makan free. Walaupun kita balas dengan CV-nya, kita bagi. Hari itu saya pergi kucing. Beli lebih kek lapis. Bagi ke dia. Kita bagi coklat. Dia ambil. Punya seronok. Saya kata makan nak mana. Buka dia. Tu cara kita. Di samping doa, Rasulullah sendiri masuk Madinah. Tu tapak Masjid Nabawi. Nabi bayar tak? Bayar. 2 orang anak yatim milik tanah tu. Sebelum Nabi buat Masjid Nabawi, 2 orang anak yatim. Dia kata, ya Rasulullah, free. Ambil tak? Nabi kata, la bisaman, dengan harga. Nabi bayar. Tu dia. Ada kala kita balik. Nak balik. Janganlah nak free aja. Tapi yang penting doa untuk orang yang dia tak tahu. Kita doa untuk dia. Majulah bisnes dia ya Allah. Murahkanlah rezeki dia. Kadang kita habis makan, kita nak pergi bayar. Toki kata, ada dah Ustaz seorang tadi bayar. Kita tak kenal. Kita doa dulu. Doa, ya Allah, hak bayar aku tadi, murahkan rezeki dia. Berilah kebaikan pada keluarganya, iman, takwa. Kita doa. Nabi kata, hampa doa untuk orang yang dia tak tahu. Nabi kata, waqalan malak, berkata malaikat, untuk engkau benda yang besar. Kita doa murah rezeki, malaikat kata, hang pun murah rezeki. Kita doa iman, takwa untuk dia, kamu pun dapat. Dia tak tahu kita doa. Allahu Akbar. Itulah yang dilarang. Doa buruk, doa tak elok. Sebab doa tak elok menyebabkan kita rasa sombong, kita rasa diri kita hebat. Boleh jadi orang tu berubah, kita tak tahu. Tapi doa arah kebaikan, kita mendapat sama doa itu. Itulah yang selalu
Bila kita WhatsApp dengan kawan-kawan, dia doa dekat kita, semoga Allah merahmati apa semua, kita balas apa? Wa iyyaka, juga untuk engkau sama. Begitu adab supaya kita faham. Jangan balas pula, baru hang kenal aku siapa. Itu nak mampu. Baru hang kenal no, Rahmat punya banyak dekat aku. Pasal nama dia Rahmat tu ya. Tuan-tuan, doa untuk orang yang dia tak tahu kita doa dekat dia. Kawan-kawan ke, orang tolong kita, kita tak tahu, kita doa. Lagi belanja senyap, itu dia belah. Kita pun tak tahu siapa, doa. Maka doa tu berpatah balik kepada kita. Tengok orang Islam rokokan. Moga dia tukar isap paip. Itu nak mampu. Itu doa bagi pelingkup. Paip lagi kanan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini sedikit tentang doa. Tengok waktu saya teringat benda-benda yang Nabi sebut. Sunnu aiman, Nabi larang sahabat. Jangan laknat dia. Jangan doa tak betul untuk dia. Kerana sesungguhnya dia ahli syurga. Kenapa? Kerana ada sifat cinta pada Allah dan Rasul. Kenapa? Sifat sayangkan Allah. Perintah Allah kita buat, tak tinggal. Tapi celah-celah tu cedera juga kita. Duk gelak juga kedai kopi dengan kawan-kawan, keluar air mata, empuk meja. Duk ingat zaman sekolah dulu, 3 tempat dulu. Empah lah, bukan aku. Duk teringat zaman sekolah dulu. Gelak tu ya Allah, ya Karim. Lupa sepan juga. Adalah benda-benda macam tu kadang berlaku. Minta ampun dengan Allah. Kita terbabas sekejap. Terbabas sikit. Minta ampun dengan Allah. Yang penting kita tahu Allah sentiasa melebarkan sayap keampunannya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu wasi'. Makna wasi', lebar, luas. Apa wasi'? Al-maghfirah. Itu Allah sebut juga dalam An-Najm. Allah kata aku ni punya luas keampunan. Hampa minta dia, aku ampun. Hatta munafikin minta ampun pun Allah akan ampun kalau Allah mahu. Liman yasha, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Baik. Maka sarjana menadah tangan mereka ke langit dan menyatakan kepada dunia bahawa pengetahuan itu membawa kepada keimanan dan tidak selama-lamanya membawa kepada atheism, satu kepercayaan God does not exist. Tuhan tidak wujud. Itu dia panggil atheist. Bahaya sifat itu. Terlampau maju dengan ilmu, akhirnya Tuhan tak ada. Na'udzubillah min zalik. Baik. 39. Pandangan yang demikian bukan sahaja diakui oleh doktor-doktor jiwa, bahkan juga menjadi pengakuan dari doktor-doktor yang mengubat penyakit tubuh manusia. Mereka mengakui bahawa keimanan kepada Allah sangat perlu untuk menghilangkan kebanyakan penyakit tubuh manusia dan penyakit jiwa. Terutama apabila keimanan doktor berkumpul dengan keimanan si pesakit, maka ketika itu sudah tentulah masa berubat akan menjadi pendek dan tercapailah kesihatan makin dekat. Tuan-tuan muslimat, apabila digabungkan
Iman doktor dengan iman pesakit. Kombinasi ini lagilah kuat untuk menyembuhkan si pesakit. Cuma kalau doktor kurang benda ini, tak boleh baik. Dia tidak beri hobi kadang-kadang. Walhal tugas dia memberi hobi pada pesakit. Tapi bila iman dia kuat, dia pegang. Mana dia boleh pegang, dia sentuh. Dia kata sabar, semua ni makcik mengkafarahkan dosa. Contoh, kawan dia dengar, ialah doktor Saupoi menambah penyakit lagi satu pasal. Sabar pakcik, semua ni kita bukanlah. Tidakkah Allah sebut wa idza maridtu fa huwa yashfi. Dia baca pula ayat. Allah berfirman, bila aku sembuh, dialah yang, bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ayat dalam Asy-Syu'ara yang antara silibus dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya menyatakan bahawa Allah lah penyembuh bagi segala penyakit. Ialah doktor, kalau Allah sembuh, sihatlah saya. Keimanan ini bergabung, kata pengarang kitab Al-Marhum Al-Qaradawi. Iman doktor, iman pesakit, lagi cepat sihat. Itu ditulis. Lagi cepat healing dia, penyembuhan dia, kerana doktor yang merawat bukan doktor kosong yang tidak memberi apa-apa harapan. Dia main-main, dia tengok pakcik, ya doktor, 3 katil belah kanan pakcik dulu sakit sama pakcik. Ya kau 3 hari. Pakcik tahu 3 hari, pakcik sehari setengah. Menteri pecah doktor gila babi ni. Hajar aku tu. Kawan tu 3 hari, member ni sebulan sehari setengah. Ayo, puncak besi kawan tak dan sehari habis tu. Tu bukan doktor yang baik. Sebab tu doktor ada oath, dia ada sumpah dia. Sumpah yang dia kena lafaz. Apa jalan pun pesakit dia mesti tengok, dia mesti ubat dengan baik mengikut kebakaran ilmu dia. Sebab itu dia pakai baju putih. Doktor pakai dia punya pakaian dia warna putih, lambang kesucian hati dia. Itu dibahaskan sampai ke tahap itu. So kalau dia pakai warna hitam baju, mampulah. Semua tengok doktor. Tapi kalau putih, cantik. Kan, cantik. Doktor pula perempuan. Kan, yang jantan ni jantan. Doktor pula perempuan, tudung labuh elok, pakai jaket warna putih. Elok-elok discharge pagi besok. 5 minit discharge. Sebab dia kata, doktor. Ini penyakit. Tak sebut bagaimana pentingnya iman bagi kedua-dua pihak dalam kes yang kita bahas ini. Di sudut perubatannya begitu, paling tidak memberi kata-kata perangsang, mengingatkan pesakit kepada Allah, mengingatkan pada kematian. Ya walaupun mungkin dia belum nak mati lagi, tetapi itu benda obvious, benda biasa yang mesti ada dalam kehidupan, bahawa kematian tidak mengira waktu dan suasana. Kita baca paper hari ini, baru jumpa 5 orang. Jumpa dah semua. Minggu ni regata di Kuching, Sarawak. Regata. Mereka ni berlatih minggu lepas. Satu bot 16 orang. Kayuh punya laju tu, latihan. Tiba-tiba ada bot nelayan depan. Bot nelayan tu, dia bergerak laju. Bila laju, dia ada wave lah. Wave dia tu sudah ganggu kawan dia punya laju, capsize, terbalik. Bila terbalik, 5 hilang, 11 selamat. 5 baru jumpa kemarin. Hari Rabu capsize, hari Ahad baru jumpa, selamat. Saya risau kawan-kawan Sarawak apa? Saya kata tentang buaya makan apa?
Risau kita. Alhamdulillah jumpa elok 55 orang Islam, umur 26, umur 28. Tak ada lah kita tengok umur 50. Ni dia anak kayu 50, pengsan. Semua 26, 28. Minggu ni raya kata di Kuching, satu dunia turun Sungai Sarawak tu. Jumpa dah mayat kemarin tanam apa semua. Tu cerita mati. Dia bukan kira angkayu geret ke, angkayu but ke apa, mati jalan sampai masuk pergilah kita. Allahu Akbar. Maka bersiap ke arah itu apa jalan sekalipun. 40. Dr. Paul Ernest Edow, seorang guru besar University St. John's dan anggota perkumpulan ahli bedah Amerika, telah mengatakan pada bulan November. Ya, apa bulan? InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan awal November perkara 40 dan perkara 41 habis tamat perkara 41 selesai kitab kita dan kita akan berpindah nanti dalam satu kitab yang akan saya umum nanti insya-Allah. Nipih-nipih ya, don't worry. Kita tak bagi hak terbaik-terbaik. Kena Bahrul Mazi kemar. Itu lah. Ini dia punya terbaik. Tulis pula Jawi. Jawab dia bumi. Jadi bom jawab. Maka insya-Allah akan kita bahas kitab yang nipis yang akan saya umum nanti. InsyaAllah. So kita habiskan pada kuliah November 40 dan 41. Saya kira 15 tahun juga habis. 3 kali pilihan raya saya. Baru habis kitab 12 tahun tu. 18. Tu dia. Tahun 2000 betul no? Betul. 2006. Saya ingat lagi. Waktu tu Cik Budin ada lagi. Waktu Eklan beli buku ni 2006 betul. 18 tahun. Nampak Profesor mana? Profesor lah insya-Allah. 18 tahun punya mengaji. Ya Allah, ya Tuhan. Astaghfirullah. Moga Allah merahmati kita. Dan bayangkan 18 tahun Al-Qaradawi dapat pahala. Subhanallah. Kerana buku ini catatan tangan dia. Subhanallah. So kita habiskan nanti perkara 40 dan 41 pada bulan November. Kemudian kita akan berpindah ke buku yang baru, yang simple-simple, nipih-nipih. InsyaAllah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.